Sebab itu tuan-puan sekalian, kalau orang tanya saya, Ustazah, ada orang jaga solat Ustazah, tapi dia tak tutup aurat macam mana? Saya kata terus solat. InsyaAllah dia pasti akan menutup aurat sebelum dia mati. Ustazah ada suami ni kan malas gini tapi dia jaga solat. InsyaAllah satu hari dia akan berubah dengan solat. Sebab as-salatu tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah seseorang itu membuat perbuatan keji dan munkar. Cuma mungkin solatnya belum sempurna. Dia bukan betul-betul solat lagi. Dia cuma solat dengan betul saja. Dia bukan betul-betul solat. Ustazah, kenapa solat menjadi ukuran? Kalau Allah terima solat, maka diterimalah semua amalan lain. Tuan-puan sekalian, solat menguji sabar. Orang tak sabar, dia tak akan solat. Bagaimana walaupun sakit kepala, sakit, sedih, tapi tetap bila waktu solat, solat. Ya memang orang yang sabar saja boleh tunaikan solat. Solat adalah simpulan kasih kita dengan Allah. Setiap kali kita solat, kita sedang mengukuhkan simpulan kasih cinta kita dengan Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab waktu solat, kita bukan saja bercakap dengan Allah dari sudut lidah. Kita bercakap memuji Allah. Tetapi dengan pergerakan kita, rukuk, sujud semua itu, menunjukkan kita sedang berbicara dengan Allah dan menghormati Allah. Kalau waktu kita masak, kita zikir, tapi tangan kita buat benda lain. Ketika kita drive, kita baca Al-Quran. Ya, tapi perbuatan kita, kita sedang buat perkara lain. Tapi waktu solat, kita diharamkan untuk buat perkara yang lain. Melainkan perbuatan solat saja. Kita diharamkan untuk berhenti apabila kita dah mula solat. Tapi kalau zikir di luar solat, kita boleh berhenti anytime. Tapi waktu solat, kalau dah angkat takbir, walaupun ada panggilan masuk, walaupun ada perkara lain, bila kita dah angkat takbir, Allahu Akbar, maksudnya takbir yang mengharamkan kita daripada berurusan dengan dunia. Dengan orang bagi salam dekat luar rumah pun kita tak boleh berhenti. Sekarang waktunya kita sedang bercakap dengan Allah. Tidak ada yang lebih utama melainkan Allah. Kecuali ada mudarat. Rumah nak terbalik, tiba-tiba ada kebakaran. Anak naik atas meja nak terjun, anak kecil. Itu mudarat. Maka boleh berhenti. Tapi kita dilarang untuk berhenti. Tiba-tiba dah angkat takbir, Allahu Akbar. Kita pun berfikir, patut keluar ayam dulu. Nanti lepas solat boleh terus. Kita pun berhenti, kita pun keluarkan ayam, rendam, lepas tu solat balik. Haram. Tidak dibenarkan memberhentikan solat tanpa sebab yang kukuh. Berdosa tuan-puan sekalian. Kita bukan sedang bercakap dengan raja. Bercakap dengan raja pun kita hold semua perkara. Kalau raja lalu, tiba-tiba duduk berdiri tegak. Cakap tunduk-tunduk. Tapi kita sedang bercakap Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Dan Raja kepada sekalian Raja, Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dilarang untuk kita berhenti tuan-puan sekalian. Dan masa tu kena fokus apa yang kita cakap. Kita kena faham. Kita sedang memuji Allah. Kita sedang tasbih. Kita sedang tahlil dalam solat. Dalam solat kita ada selawat. Kita ada selawat pada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kita ada bagi salam kepada sekalian orang-orang soleh. Sebab itu tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat Nabi orang terdahulu bila solat, walaupun kena panah, mereka tak berhenti solat. Ya Allah, ketika solat ada sahabat Nabi bila dia sakit dan tabib. Kalau kita doktor lah, kata kena potong kaki ni, kena potong. Lalu doktor mengarahkan. Ini kisah benar, riwayat yang sahih. Saya tak ingat je nama sahabat Nabi tu. Kan diuji dengan sakit kaki, kena jangkitan kuman macam tu lah kan. Lepas tu doktor kata kena potong kaki ni. Tabib. Doktor masa tu lah dipanggil tabib kan. Lalu doktor ni kata, tabib ni kata pegang dia, pegang. Mula-mula suruh pegang. Kenapa engkau suruh aku dipegang macam ni? Sebelum dipegang, dia bagi satu air. Minum air ni. Air tu bercampur dengan, kalau kita alkohol lah, arak sikit. Subhanallah. Yang mana bila ditanya air apa ni? Dia kata kalau kamu minum air ni, membuatkan kamu sedikit khayal. Dan mudah-mudahan dengan itu kamu kurang sikit rasa sakit. Sebab nak belah, nak potong hidup-hidup ni. Lepas tu dia kata, sekiranya ketika aku sihat, aku tidak menyentuh air haram ini. Mustahil. Memang aku tidak akan menyentuh air ni saat aku sakit. Masya Allah. Lalu doktor ni pun kata, tabib ni kata, kalau begitu, pegang tangan, pegang seluruh tubuh badannya. Dia suruh, ada orang di situ pegang. Dia kata, kenapa suruh aku pegang? Kenapa? Masya Allah, kenapa suruh pegang ni? Kerana ia teramat sakit, nak potong hidup-hidup ni. Teramat sakit, maka dibimbangi kamu akan meronta. Dibimbangi kamu meronta. Maka suruhlah pegang. Dia kata, tak perlu, jangan. Aku akan mula berzikir mengingati Allah. Aku akan mula zikrullah. Dan saat itu,
engkau buatlah apa yang engkau patut buat. Dia pun mula berzikir, mengingati Allah. Sebut nama Allah, zikir, mengingati Allah. Lepas dah selesai, dia tidak sedar pun waktu bila dia dipotong. Selesai dia dipotong. Nak kata bayangkan tuan-puan sekalian, kita ni waktu solat, Masya Allah, gatal pun rasa. Sebelum solat tak gatal. Masa solat rasa gatal, rasa pinggang tu berniut-niut, rasa sakit sana, rasa sikit sini. Ingat itu, ingat ini. Nak kata kita memang jauh sangat solat kita, tuan-puan sekalian. Sahabat Nabi, Sayyidina Ali ke Sayyidina Osman ke, saya tak ingat. Yang kena panah ke Sayyidina Umar? Yang kena panah tu. Lepas itu bila nak dicabut panah yang sedang, tuan-puan sekalian, panah ni kalau masuk bukan surface. Panah masuk ke dalam, tembus badan, tuan-puan sekalian. Lalu bila nak dicabut panah tu, dia minta dicabut ketika solat, tuan-puan sekalian. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Bukannya, ya Allah, dipesan bukan waktu lain. Tak dibius, tuan-puan sekalian. Panah ni kita tahu, hujung panas dia kan bentuk 3 segi. Maksudnya ada pacak. Masuk dah sakit, tarik lagi sakit. Sebab apa? Dia ada 3 segi yang akan sakut benda lain pula bila nak cabut. Tapi Sayyidina Umar minta apa? Dicabut panah ketika solat. Dia solat sampai tak rasa apa-apa walaupun teramat sakit. Kita memang takkan mampu mencapai solat seperti ini, tuan-puan sekalian, sampai tak rasa apa-apa. Tapi sekurang-kurangnya saya menyeru diri saya dan sahabat-sahabat. Sebelum kita mati, tolong fahami bacaan dalam solat. Buka internet, ada banyak. Beli buku, bacaan solat dan terjemahan. Supaya tak malu kita nak ngadap Allah. Kata kita sayang Allah, tapi tak faham pun apa kita bercakap dengan Allah dalam solat. Kita perlu berapa tahun lagi. Walaupun anda bukan ustaz-ustazah, walaupun tak faham bahasa Arab, tapi kalau ada ikhtiar, ada usaha, insya-Allah kita boleh capai solat yang seronok. Solat yang tenang. Bila kita baca Al-Fatihah, kita terbayang maksud dia. Bila kita baca duduk antara duduk, kita terbayang maksud. InsyaAllah, kita tak sempat nak ingat benda lain. Tak sempat nak ingat masalah. Tak sempat nak bayang-bayang benda lain. Sebab yang terbayang adalah kalimah-kalimah maksud tu yang kita terbayang. Masya Allah, kalau kita boleh capai solat yang begini, kita boleh capai kedudukan wasta'inu bis sabri wassalah. Kita mohon pertolongan, dapat pertolongan melalui sabar dan solat. Dan solatlah tuan-puan sekalian. Sebab itu disebutkan solat ini kedudukan nombor 1 dari sudut ibadah. Nombor 1 tuan-puan sekalian. Nombor 1. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan dapat sesuatu. Dapat sentuhan. Dapat satu teguran lah kan untuk diri saya sendiri, untuk sahabat-sahabat juga. Apa yang kita, bila mati kita bawa apa tuan-puan sekalian? Bawa solat kita, bawa zikir kita, bawa selawat kita, bawa amal soleh tuan-puan sekalian. Dan daripada solat yang baik itulah akan jadikan diri kita yang baik, insya-Allah. Akan jadikan kita isteri yang baik, jadi kita ibu bapa yang baik. Sebab itu kalau kita ada masalah dengan anak, masalah dengan pasangan, masalah dengan rezeki, kita kena cek solat kita memang ada kaitan dengan solat. Sebab solat itu lizikri, untuk mengingati Allah. Kalau kita ada masalah dengan solat, kita ada masalah dengan Allah. Bila kita ada masalah dengan Allah, kita masalah dengan semuanya. Sebab Allah adalah semuanya. Allah ya Razzaq, yang memberi rizki. Kita ada masalah dengan rizki. Allah ya Salam, yang maha memberi kesejahteraan. Allah yang memberikan kesihatan. Allah ya Salam. Bila kita ada masalah dengan Allah, kita ada masalah dengan semua perkara. Sebab Allah lah pemilik semua perkara. Allah yang wasi', yang maha lapang. Hidup kita jadi sempit, tuan-puan sekalian, kalau kita ada masalah dengan solat. Allah yang wasi', yang maha lapang. Allah yang mati, yang maha teguh. Kita jadi hidup tak ada prinsip. Allah yang qawi, kita jadi lemah. Sebab Allah yang maha kuat. Allah yang qawi, yang maha kuat. Allah yang mukmin, yang maha tenang. Hidup kita tak tenang sebab kita ada masalah dengan Allah. Nak ukur hubungan kita dengan Allah, ukur bagaimana solat kita. Sebab solatlah ukuran kita, hubungan kita dengan Allah, kita mengukur dengan solat dan juga Al-Quran. Nak ukur hubungan kita dengan Rasulullah, ukur selawat. Masya Allah, selawat itu mengukur hubungan kita dengan Rasulullah. Kalau kita selawat banyak, selawat dengan khusyuk, insya Allah hubungan kita dengan Rasulullah baik, rapat. Rasulullah dah sebut,
Orang yang paling rapat denganku di mahsyar kelak, orang yang paling banyak berselawat padaku. Nak tengok hubungan kita dengan Allah, nilai solat kita, nilai Al-Quran kita. Kalau kita baiklah hubungan kita, relationship kita dengan Allah baik, melalui solat, melalui Al-Quran, maka kita baik dengan semuanya. Rizki kita baik, kesejahteraan, ketenangan, kekuatan kita. Allah ya Hafiz ya Muhammad yang menjaga kita. Semuanya daripada Allah, tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Allahumma ja'alna minal khasyin ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan orang yang khusyuk solat ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Kami mohon pertolonganmu ya Allah. Bantulah kami ya Allah dalam sentiasa bersyukur kepadamu, dalam mengingatimu ya Allah, dalam berzikir. Allahumma a'inna ala zikrika, dalam berzikir kepadamu dalam solat, zikrullah di luar solat dan sebagainya ya Allah. Bantulah kami ya Allah dalam memperindah dan memperelokkan salat kami. Bantulah ya Allah dalam memperindah dan memperelokkan amal ibadah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim.